Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Kita telah pun selesai kitab hadis Nasamatil Aun, hadis-hadis berkaitan dengan pandemik. Sebanyak 40 hadis telah kita huraikan. Walaupun alhamdulillah ditakdirkan pada Allah pandemik ini masih berlarutan lagi. Ini cabaran dan ujian buat kita semua. Mudah-mudahan kita insaf dengan apa yang berlaku dan menanganinya dengan cara yang terbaik. InsyaAllah pada malam ini kita mula mentafsirkan surah Luqman. Surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia. Seterusnya ia menjadi satu kebaikan serta rahmat kepada orang-orang yang melakukan kerja-kerja ihsan, iaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta mereka yakin dengan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Surah ini dinamakan Surah Luqman, penghormatan kepada lelaki yang bukan Nabi, tapi namanya menjadi nama bagi surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Luqman. Siapa Luqman? Adakah dia seorang nabi? Adakah dia manusia biasa? Kebanyakan ulama menyatakan Luqman bukannya nabi, walaupun dia adalah seorang hamba yang saleh, orang yang saleh. Beliau mengikut Ibnu Abbas adalah seorang hamba Habsyi dari Habasyah, dari Ethiopia, yang bekerja sebagai tukang kayu kepada tuannya. Namun Luqman diberikan kebijaksanaan, digelar sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Inilah pendapat yang masyhur. Jadi Luqman walaupun seorang Habsyi, seorang hamba Habsyi, bekerja sebagai tukang kayu, ia diberikan kedudukan yang istimewa, kerana dia menjadi orang yang saleh, yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bukan merujuk kepada harta benda, pangkat, darjat. Fir'aun seorang raja, Haman seorang menteri, tidak ada gunanya bila tidak ada takwa.
Luqman walaupun seorang hamba abdi Habsyi, dia menjadi orang yang dimuliakan kerana ketakwaannya. Ada lagi manusia yang disebut-sebut sebagai orang yang saleh, yang dikatakan dikenali di langit tapi tidak dikenali di bumi. Nabi SAW menyebut seorang yang bernama Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni ini Nabi SAW sebut dalam hadis, akan ada nanti seorang lelaki yang dia dikenali di langit tapi tidak dikenali di bumi. Para ulama menyatakan Uwaisul Qarni adalah seorang yang dilahirkan selepas kewafatan Nabi, itu di zaman Umar Al-Khattab. Dia merupakan seorang yang saleh, dikenali di langit tapi tidak dikenali di bumi. Kisah yang masyhur bagi Luqman, ada beberapa kisah yang masyhur, kita akan tengok nanti. Antaranya ialah Luqman apabila disuruh oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Tuan Luqman ni minta supaya bagikan aku, sekarang kamu dah sembelih seekor kambing ni tadi, bagi aku daging yang paling bagus, daging yang paling baik. Lalu Luqman memberikan lidah dan hati bagi kambing. Dia bagi lidah dan hati, daging yang paling baik. Lalu beberapa hari berlalu, tuannya suruh lagi sembelih kambing. Wahai Luqman, kamu bagi lagi aku dengan kambing yang baru ini, sembelih kambing baru ni, nanti kamu bagi aku daging yang paling buruk. Lalu Luqman menyembelih kambing yang lain, mengambil juga 2 ketul daging daripada 2 bahagian yang dikatakan bahagian yang buruk, iaitu bahagian yang sama, diberikannya lidah dan juga hati. Lalu tuannya bertanya, wahai Luqman, kenapa kamu, aku minta daging paling baik, kamu bagi lidah dengan hati. Aku minta daging yang paling buruk, kamu bagi lidah dan hati juga. Luqman menghuraikan maksud bagi apa yang dilakukan, bahawa lidah dan hati inilah perkara yang penting. Kalau baiknya lidah, baiknya hati, maka baiklah seluruhnya. Lidah, tuan-tuan, menjadi hasil tuaian yang paling banyak menyebabkan manusia mendapat neraka, ataupun sebaliknya syurga. Hasaida al-sinatihim, hasil tuaian mulut ni paling banyak sebab masuk neraka. Sekarang ni dia tak main mulut, dia main WhatsApp, Facebook, menyebarkan maklumat. Mulut ni boleh gaduh adik-beradik, bolehlah gaduh laki bini, boleh gaduh jiran tetangga, boleh gaduh pemimpin negara, boleh perang dunia. Sebab apa? Sebab lidah, sebab kata-kata. Begitu juga hati penting. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa pada setiap tubuh badan itu ada satu daging, yang bila baik daging itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baiklah seluruh badannya. Bila buruknya daging itu, maka buruklah seluruh badannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah ianya adalah hati. Bila seorang hatinya busuk, maka busuklah seluruh anggotanya. Mulutnya bercakap benda yang tak elok, tangannya, kakinya, fikirannya fikir benda-benda yang tak elok, mengenai orang, menyusahkan orang, mengumpat orang, memfitnah orang, semua yang timbul daripada hati yang busuk, hati yang rosak. Sebab itu mustahak kita jaga lidah, mustahak kita jaga hati kita. Jaga lidah ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi SAW, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis lain menyebut falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap dengan cakap yang baik atau diam saja. Tenang. Wa imma bercakap, cakap yang baik-baik, atau diam saja, kerana cakap ni boleh datangkan banyak dosa. Baik, insya-Allah nanti kita akan huraikan kisah Luqman. Pada malam ni kita mula mentafsirkan daripada ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Luqman dengan memulakan
huruf muqata'ah, alif lam mim. Para ulama dalam mentafsirkan maksud ayat ini, kebanyakan mereka menyatakan Allahu a'lamu bi muradihi. Allah Maha mengetahui, hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui akan maksudnya. Walaupun ada juga ulama yang mentafsirkan, menghuraikan maksud alif, maksud lam, maksud mim. Antaranya Ibnu Abbas menyebut alif itu maknanya Allah, lam itu Jibril, dan mim itu Muhammad. Ada juga yang mengatakan bahawa alif itu adalah pembuka kepada nama Allah, dan lam itu nama bagi Allah Latif, dan mim itu daripada perkataan Mujid, iaitu nama-nama Allah juga. Ad-Dhahhak daripada Ibnu Abbas menyebut bahawa alif lam mim itu maksudnya akulah Allah yang Maha mengetahui. Tapi tafsir yang masyhur, jalan selamat, kita menafsirkan hanya Allah Ta'ala saja yang Maha mengetahui akan maknanya. Alif lam mim. Begitu juga huruf muqatta'ah yang lain. Yasin, alif lam mim, dzalikal kitab. Walaupun para ulama membuat satu kesimpulan bahawa selepas huruf tahajji atau huruf muqatta'ah ini, kebiasaannya adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang Al-Quran. Selepas huruf muqatta'ah ini mesti ayat cerita tentang Quran. Yasin, apa dia? Wal Qur'anil Hakim. Cerita tentang Quran, tentang kitab. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam ra, tilka ayatul kitabi wal Qur'anil mubin. Tentang Al-Quran, tentang kitab. Jadi para ulama tak dapat menafsirkan maksud huruf-huruf muqatta'ah, tapi membuat satu kesimpulan bahawa setiap kali selepas huruf muqatta'ah ini, kebiasaannya adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang Al-Quran. Terdapat juga ulama yang menafsirkan bahawa huruf muqatta'ah ini bertujuan untuk jazbil intibah, untuk menarik perhatian orang. Tarik perhatian. Sebelum Allah menghuraikan ayat-ayat yang lain di dalam surah Luqman ini, menunjukkan pentingnya surah Luqman ini, Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah. Tujuan untuk jazbil intibah, untuk attract, untuk tarik perhatian orang yang mendengar ayat-ayat. Alif lam mim. Jadi bila orang yang bila dengar alif lam mim ni, apa namanya? Tak? Dia tertanya-tanya. Yasin. Yasin. Apa dia? Yasin. Jadi dia timbul tertanya-tanya. Macam cikgu di sekolah dia ada set induksi, bukan? Dia buat induction set. Set induksi ni tujuannya untuk jazbil intibah, untuk tarik perhatian anak murid yang tidur, yang malas, yang merewang-rewang pemikiran. Jadi buat set induksi dulu untuk tarik perhatian. Dan memang dalam ilmu media ni, bila kita nak sampaikan satu-satu mesej, penting sekali sebelum menyampaikan mesej itu, dapatkan perhatian dulu. Dapatkan perhatian dulu, penting. Macam orang buat kain rentang gitu. Kadang-kadang semua nak ditulis dalam kain rentang tu, macam-macam tulisan. Lalu orang pun tak nak baca. Sampai tak mesej? Tak sampai. Kain rentang ni patutnya perkataan, beberapa patah perkataan. Ada yang menyebut 14 patah perkataan saja. 14 patah perkataan saja. Jadi dengan warna yang menarik, baru dia ada daya tarik. Kita tengok iklan-iklan hari raya baru ni kan, iklan-iklan raya biasanya menarik, tapi dia tak bagi tahu dulu iklan ni Perodua ke, TMB ke, Petronas ke. Biasanya ujung-ujung baru dia beritahu kan. Dia tak ada terus Petronas, tak. Dia tarik perhatian dulu, baru dia cerita. Oh, dia nak cerita tentang ini.
nak sampaikan mesej ini, kerana pentingnya tarik perhatian itu. Begitu juga Al-Quran, uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memulakan ayat, antaranya menggunakan huruf muqata'ah, atau Allah Ta'ala melakukan sumpah umpamanya, wal fajr, kata Allah, demi waktu fajar, sumpah. Jadi menarik perhatian. Walayalin ashr, tarik perhatian dulu, baru disampaikan mesej yang nak dihuraikan. Kita di sekolah kadang-kadang kita bertanya, kan, saya nak tanya satu soalan, murid-murid, tahukah kamu, jadi berjaya tak tarik perhatian, kan, bila cikgu tanya soalan. Itu antara teknik set induksi dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi persoalan, Allah juga menggunakan teknik persoalan di dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Allah Ta'ala tanya supaya kita tertanya-tanya, kita nak tahu benda itu. Adanya daya tarik kepada apa yang bakal disampaikan. Sebab itu kita dalam dakwah pun begitu juga. Dakwah, nasihat dengan anak-anak kita, penting sekali perhatian mereka dulu. Kalau tengah dia letih, kita nak bercakap, nak membebel, dia takkan boleh terima. Panggil dia lepas semayang, bercakap dengan dia, tanya dia, sampaikan pada dia, tunjukkan keikhlasan kita, dapatkan perhatian dia, bagi hadiah ke, bagi penghargaan ke, bagi pujian ke. Untuk dapat perhatian, barulah kita sampaikan mesej kita pada mereka. Sebagaimana saya nyatakan tadi, selepas ayat huruf muqata'ah ini, biasanya akan adanya ayat yang menceritakan tentang kitab. Allah Ta'ala pada ayat yang kedua menyebut tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Ayat Al-Quran ni tuan-tuan, setiap penghujung ayat, penghujung surah, semuanya ada baris, tak ada yang tak ada baris, tak ada yang mati, ya tak? Tilka ayatul kitabil hakimi hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimu. Ada tak yang mati? Tak ada, tak ada. Ini mukjizat Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi. Bersambung-sambung daripada surah ke surah pun kita boleh sambung, kerana setiap penghujung, bagi setiap ayat itu ada barisnya, ada barisnya, tidak mati. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah, menjadi petunjuk dan rahmah, lil muhsinin, bagi manusia yang muhsin, yang melakukan kerja-kerja ihsan, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka dengan hari akhirat sangat yakin. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, menjadi ubat yang dapat menyembuhkan manusia, seterusnya menjadikan satu kebaikan serta rahmat kepada orang yang melakukan kerja-kerja ihsan. Apa itu ihsan? Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril tentang makna ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah bahawasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak melihatnya, maka hendaklah engkau merasakan bahawa Allah melihat engkau. Kita dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat mencapai martabat demikian, ingatlah bahawa Allah akan melihat kita. Fa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Itu dia muhsin. Muhsin ni yang tertinggi bagi manusia, manusia biasa. Muslim, mukmin, muhsin paling tinggi. Yang ikhlas,
yang sepenuh hati melaksanakan segala yang ma'ruf dan menjauh yang segala yang mungkar. Apa dia ciri-ciri orang yang muhsin? Apakah yang dikatakan dengan muhsin? Kita mentafsirkan muhsin ini juga dengan ayat selepasnya, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tafsir yang paling utama dalam Al-Quran ialah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kemudian martabat yang ketiga ialah mentafsirkan Al-Quran dengan qaul sahabah, kata-kata sahabat. Tiga jenis tafsir ini kita panggil tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, tafsir yang ada asar. Asar ni maknanya riwayat, ada periwayatan. Macam kita baca maksurat tu kan, maksurat itu adalah zikir-zikir yang ada periwayatan, ada dia punya sanadnya, ada riwayat sampai kepada Nabi. Sebab itu zikir maksurat ni sangat baik untuk kita amalkan. Jadi tafsir bil maksur ada, iaitu tafsir yang ada dia punya periwayatan, ada sandaran, iaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan qaulus sahabah, dengan kata-kata sahabat Nabi. Kerana mereka adalah afsahil Arab, yang fasih, yang paling memahami Al-Quran ialah sahabat. Kita ni orang ujung-ujung ni, kita punya kefahaman tidak sebagaimana mereka. Sebab itu Al-Quran tak boleh tafsir ikut hawa nafsu. Kita hari ni, saya pada malam ni bukan mentafsirkan Al-Quran, saya hanya membaca tafsiran yang telah dibuat oleh Nabi, membaca tafsiran yang terdapat di dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran bil Quran, menghuraikan tafsir yang dibuat oleh para sahabat. Itulah tafsir yang paling tinggi martabatnya. Tak boleh tafsir sesuka hati kita, tak boleh tafsir ikut hawa nafsu kita. Dan untuk memahami, mendalami ilmu tafsir ni, kena ada ilmu alat yang mantap, ilmu nahwu, ilmu saraf, balaghah, ma'ani dan sebagainya. Jadi semua ilmu-ilmu itu kena ada. Jadi kita hari ini membaca, menghuraikan tafsiran yang dibuat oleh para ulama terdahulu, yang merujuk kepada kata-kata sahabat, merujuk kepada hadis Nabi, begitu juga merujuk kepada Al-Quran sendiri. Jadi muhsinin ditafsirkan dengan ayat selepasnya. Ciri-ciri orang muhsin apa dia? Alladzina yuqimuna as-salah. Ciri muhsin yang pertama, orang-orang yang mendirikan sembahyang. Wa yu'tuna az-zakah, menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang yakin dengan hari akhirat. Ini bukan hanya tiga ni saja ciri orang muhsin, ada lagi beberapa ciri, tapi ini adalah ciri utamanya, iaitu yang pertamanya, orang yang menunaikan solat. Solat ni macam mana pun asas. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang dirikan sembahyang, dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, bermakna dia hadamad-din, memusnahkan agamanya, meruntuhkan agamanya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah daripada segala perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sembahyang ni asas, sembahyang ni tiang, sembahyang ni kunci kepada pencegahan keji dan mungkar. Orang yang sembahyang tapi buat juga mungkar, maknanya ada yang tak beres pada sembahyangnya. Sembahyang yang tak khusyuk, sembahyang yang tak sempurna dan sebagainya. Jadi orang yang sembahyangnya sempurna, sembahyang yang khusyuk, membawa kepada kemakrufan, menjauhi kemungkaran. Kerana kunci kepada penjauhan terhadap kemungkaran itu
ialah melaksanakan sembahyang. Bila dia sembahyang, dia akan menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Saya terlupa mentafsirkan hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmah lil muhsinin. Allah Ta'ala menggunakan hudan ni maknanya petunjuk, menggunakan masdar. Allah Ta'ala menggunakan masdar, wa rahmatan ni rahmat, kata nama terbitan, masdar, bukan fa'il, bukan fi'il, bukan maf'ulun bih. Allah tak, kalau kita nak kata seorang tu dia telah rajin, dia akan jadi orang yang rajin. Lain kan? Kalau kita kata dia adalah kerajinan, dia tu adalah kerajinan. Dia dulunya mewah, dia akan jadi orang yang mewah. Dia adalah kemewahan. Lain kan? Itu makna yang penuh, sepenuhnya. Perempuan yang cantik, dengan kita kata dia adalah kecantikan, dia bukan perempuan cantik, tapi dia tu adalah kecantikan, maknanya hebat ni, dia adalah kecantikan. Dia adalah rujukan kepada apa yang dikatakan dengan kecantikan. Allah Ta'ala menggunakan masdar yang memberikan makna yang lebih mendalam. Al-Quran itu dianya adalah petunjuk, dianya adalah rahmat kepada orang-orang yang muhsin. Jadi ciri muhsin yang pertama mendirikan salat. Yang kedua, ciri muhsin ialah wa yu'tuna zakah, mereka yang menunaikan zakat, melaksanakan perintah, membahagikan hartanya, mengikut haul, mengikut nisabnya. Pemberian kita adalah tanda kecintaan kita kepada agama, tanda peri kemanusiaan, kasihan belas kita pada manusia. Nabi SAW menyatakan as-sadaqatu burhan, sedekah itu burhan. Burhan ni bukti, maksud burhan ialah bukti. Pemberian kamu pada orang itu bukti. Disebutkan dengan menggunakan wa yu'tunaz zakah. Yu'tunaz zakah ni bukan maknanya membayar zakat. Dia mendatangkan zakat, menunaikan zakat. Yu'tuna, mendatangkan zakat. Dia sendiri pergi hantar membayar zakat. Yu'tuna lain. Allah Ta'ala sebut yadfa'u zakah, bayar. Tak. Yu'tuna maknanya dia mendatangkan duit tu kepada orang tu, maknanya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan dia. Kita bayar zakat online ni sekarang kan, yadfa', yang lebih baik ialah kita sendiri mendatangkan zakat itu kepada orang yang sepatutnya menerimanya. Yang ketiga, ciri-ciri orang muhsin ialah wahum bil akhirati hum yuqinun, mereka yang percaya kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebut lebih daripada 1000 kali tentang percaya kepada hari akhirat. Berulang-ulang kali ayat-ayat tentang suruh percaya pada hari akhirat. Kenapa begitu banyak ayat Al-Quran? Ada lebih 6,000 ayat di dalam Al-Quran, tetapi lebih 1000 kali diulangi ayat-ayat tentang suruh percaya kepada hari akhirat. Kenapa? Kerana percaya kepada hari akhirat itu penting. Orang yang percaya pada hari akhirat, dia takkan berani mencuri. Orang yang percaya pada hari akhirat, dia takkan mengumpat, dia takkan fitnah, dia takkan share benda-benda yang tak elok. Sebab dia tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Walaupun sebesar zarah dia buat kebaikan, diberikan balasan kebaikan.
Dan walaupun sebesar zarah kejahatan, diberikan balasan buruk bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan para ulama menyatakan disebut percaya pada hari akhirat lebih daripada 1000 tempat dalam Al-Quran. Selain kerana ianya penting, disebut lebih daripada 1000 kali. Kerana apa? Kerana percaya pada hari akhirat ni adalah satu perkara yang sering kali dilupakan oleh manusia. Lupa. Kita lupa. Kadang-kadang 50 dah umur, lupa. Dia ingat 50 umur ni macam BMW 5 Series kan, lagi mahal. Naik 70 7 Series lagi mahal. 70 ni dah nak matilah. Dia lupa pada barzakh, lupa pada akhirat. Dia ingat sekejap je. Hari mak dia mati dia ingat, hari anak dia mati dia ingat. Seminggu, tahanlah 2 minggu, sebulan, lepas itu dia lupa. Kepercayaan pada hari akhirat ini adalah rukun daripada rukun iman. Beriman dengan hari kemudian. Tapi ianya dilupakan oleh manusia. Di mana kematian itu adalah kiamat kecil. Kematian itu kiamat kecil. Seharusnya kita selalu ingat pada kematian yang pasti menemui kita. Tengok grup WhatsApp sekolah kan, seorang left, itu aja ya. Seorang dah tak ada, sama ada dia left atau dia kena remove pasal dah mati. Daripada 48 orang dalam kelas ni dah tinggal 25 orang. Tuan Haji Bakar, grup kelas ada lagi? Ada. Kalau ada, berapa orang agaknya tinggal dalam grup WhatsApp kelas kita? Kalau ikut Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, tanda orang nak mati, tanda mati dah nak sampai kita, antara tandanya ialah apa dia? Rambut dah beruban. Rambut dah uban. Tu Haji banyak uban tu Haji. Saya pun banyak dah ni. Rambut dah uban ni tanda nak mati. Tanda nak mati juga ialah apa dia? Ialah apabila orang yang dekat kita mati, orang sebaya dengan kita mati, mak kita mati, bapa kita mati, adik-beradik kita mati, seorang-seorang mati. Nak pula adik kita mati, kita kakak, kita abang hidup lagi. Itu dah teruk sangat dah, petanda yang berat sangat. Bukan lampu kuning lagi, lampu merah dah. Dia punya isyarat bahayanya tu. Bila dulu orang tu kita panggil Toki, Ayah Cok, Toki, Tok Nyang, Tok Nyut. Sekarang orang panggil kita Toki, ya tak? Ya tak? Mana Toki yang kita panggil hari tu, mana perginya? Udah haut, kata orang Parit. Udah khatam, udah habis. Toki yang kita panggil hari tu dah tak mandang dah. Kita pula jadi Toki. Itu tandanya. Tanda kita nak mati. Jangan tak sedar. Dulu kita panggil Ayah Hanjang, Ayah Cok, Ayah Hua, semua dah tak ada dah. Ayah Hua semua ni tak ada dah. Kita pula jadi Ayah Cok, jadi Toki. Jadi kalau tak sedar lagi tak patut sangat. Tanda nak mati yang ketiga, kata Al-Qurtubi, selalu demam, kata Qurtubi. Selalu demam. Ni orang COVID pun antaranya demam. Memang demam ni, sebab tu doktor tanya berapa hari dah demam. Baru 2 hari, tak apa, baginya dia tulis je bagi. Dah keluar. Berapa hari dah demam? Seminggu dah doktor. Seminggu. Baring. Dia suruh baring atas katil. Dia cek lebih sikit. Gitu juga tanda-tanda yang lain orang yang nak mati. Jadi kita kena percaya pada kematian, kena insaf dengan kematian, yang merupakan kiamat kecil bagi kita. Kena insaf kepada kiamat yang benar-benar pasti berlaku. Kena percaya pada hari akhirat. Berulang-ulang kali disebut dalam Al-Quran tentang percaya pada hari akhirat. Lebih 1000 kali disebutkan supaya manusia mengambil peringatan, supaya jangan lupa. Ini tuan-tuan yang datang masjid ni, sebab apa ni?
Sebab ingat mati, ya tak? Ingat mati, ingat ada hari akhirat. Kalau orang yang tak semayang, maknanya dia lupa akhirat. Dia tak ingat pada kematian. Dia tak bersedia untuknya. Nabi SAW nyatakan, Al-Qayyisu, orang yang paling bijak, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak mengingati mati. Wa amila lima ba'dal maut, dan membuat membuat persiapan untuk menghadapinya. Orang yang bodoh pula, kata Nabi, ialah orang yang tak dapat mengawal dirinya dan hanya berangan-angan, banyak angan-angan. Tak apalah, tunggulah pencen esok, kita taubatlah. Dia banyak angan-angan. Dah sampai pencen, tak taubat juga. Nantilah pergi ke Mekah esok, taubat di sana. Dia angan-angan dengan Tuhan. Wa tamanni ila Allahil amani, banyak angan-angan. Taubat ni, tiap kali kita buat salah, wajib bertaubat. Jangan kita angan-angan je, nantilah esok dah umur 60 lebih kita pergi surau lah. Kalau sampai 60 lebih, 65, malangnya kalau tak sampai, itu lebih bahaya lagi. Seharusnya tuan-tuan, dengan pandemik yang melanda kita ni, kita insaf, kita bertaubat. Keluarga ni sebelah taman saya tu, yang Sungai Besi baru ni, keluarga dia kata dalam grup WhatsApp, dia kata hari ni grup WhatsApp keluarga kami penuh dengan linangan air mata, dia kata. Mulanya maknya meninggal kan, lepas tu ayahnya meninggal, lepas tu anaknya meninggal, cucunya dalam ICU dan sebagainya. Masya Allah, kesian. Kalau peristiwa-peristiwa yang berlaku ni tak menginsafkan kita, tak tahu. Sekarang ni bukan orang jauh, orang dekat-dekat kita pun. Sekarang ni hampir setiap hari adanya kematian di sekeliling kita. Seharusnya menginsafkan kita. Jadi orang yang banyak ingat mati, yang banyak melakukan kerja-kerja mengingati akhirat, orang ni adalah orang antara yang memiliki ciri-ciri muhsin, yang melakukan ihsan. Antara cara kita nak ingat mati, apa dia cara nak ingat mati? Kita ziarah kubur, ingat mati. Kita tengok orang yang sedang nazak, juga cara yang paling baik untuk ingat mati. Ziarah kubur, pergi ziarah kubur mak kita, ayah kita, dengan menjaga adabnya, memberikan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Elok juga kita ziarah kubur, kita berinteraksi secara ringkas dengan si mati, orang yang dalam kubur. Sebagaimana kita berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya habib, ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya habiballah, qad addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillah. Mari kita berinteraksi dengan dia. Engkau telah melaksanakan amanahmu, memberi nasihat kepada ummah dan berjuang sungguh-sungguh pada jalan Allah, kita nyatakan. Begitu juga kita dengan mak kita, yang telah melahirkan kita, susah payah melahirkan aku, membesarkan aku. Mak, ampunkan dosa saya mak. Aku menjadi saksi engkau telah melaksanakan tanggungjawabmu sebagai seorang ibu. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku, kasihanilah dia sebagaimana dia mengasihi aku ketika waktu aku kecil. Ini adab kita ziarah kubur. Tak payah cakap panjang-panjang. Mak, ni musim royan ni tak ada siapa buat lempuk. Sebulan tempoyak mak yang paling sedap. Oh, rumah tak reti. Jadi ini tak betul. Tak payah. Yang ringkas-ringkas saja. Para ulama menyebut adanya interaksi kita dengan ahli kubur, selain memberi salam, interaksi yang ringkas, dengan mendatangkan interaksi yang boleh mendatangkan keinsafan kita tentang kematian.
Sebaiknya dikubur tu asingkan lelaki dengan perempuan. Kalau orang perempuan nak pergi, boleh duduk kemah lain, kita tentukan kemah lain untuk dia. Kerana orang perempuan pun kena ingat mati juga. Kadang-kadang orang perempuan lagi kena banyak ingat mati, bukan? Jadi duduk kemah lain, pergi ziarah kubur. Bila orang sakit kita ziarah, orang mati kita ziarah, orang nazak, yang orang yang tengah nazak tu lagi baik kita ziarah, kerana kita menyaksikan keadaan orang yang hampir-hampir mendapatkan kematian. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, yakni kemenangan di dunia dan di akhirat. Yang benar-benar mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setiap kali solat kita bagi tahu bahawa kita nakkan petunjuk, kita nakkan jalan yang lurus, tapi kadang-kadang mulut saja sebut nak jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah wahai Tuhan kepadaku jalan yang lurus, tapi kita merewang ke lain, tak mau jalan yang lurus, tak mau ikut agama yang benar, tak mau ikut agama sepenuhnya. Ini pembohongan dan pendustaan yang dibuat oleh manusia. Setiap kali salat kita kena insaf bahawa kita mau kepada jalan yang lurus. Wahai Allah, tunjukkanlah aku, dan kita sendiri kena mau kepada jalan yang lurus. Hidayah ni tuan-tuan bukan boleh datang sendirinya begitu, kena persiapan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, orang-orang itulah yang akan kami berikan petunjuk kepadanya. Kalau kita ada minat, kita ada nak, baru Allah bagi pada kita. Kalau kita tak ada minat, kita tak nak dengan hidayah, Allah tak akan bagi hidayah pada kita. Kalau nak kahwin dengan orang nama hidayah mungkin senang, cari yang nama hidayah. Ini nak dapat hidayah bukan mudah, kita kena buat persiapan. Ibarat nak landing kapal besar A380 nak landing Ipoh, boleh ke Ipoh? Ipoh tak boleh. Kapal besar Ipoh, kapal-kapal kecil boleh. Begitu juga hidayah, iman, takwa yang terbaik, mesti ada landasan yang sesuai untuk landing. Boleh ke kapal terbang ikut jalan raya ni, jalan Bandayu ni? Tak boleh. Kena ada landasannya. Begitulah hidayah nak sampai pada kita, kita kena buat persiapan, siapkan landasan untuk penerbangan hidayah sampai pada kita. Maksudnya untuk hidayah, kita terima hidayah masuk ke dalam diri kita, kita kena buat persiapan. Kita kena ada kesungguhan, ada kemahuan, ada minat kepada hidayah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang berjaya, yakni berjaya di dunia dan di akhirat. Orang-orang muhsin yang melakukan kerja-kerja ihsan, yang antaranya mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman dengan hari akhirat. Begitu juga ciri-ciri ihsan yang lain. Maka orang-orang inilah yang sebenar-benarnya beroleh petunjuk, dan orang-orang inilah yang berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi tafsiran bagi surah ini. Elok kalau tuan-tuan bawa Al-Quran terjemahan ke, ataupun buka aja Quran yang ada, atau mana-mana kitab tafsir untuk kita sama-sama menghuraikan, membincangkan tafsiran bagi surah Luqman. Sangat baik surah ini. Apatah lagi pada minggu-minggu hadapan kita akan bincangkan perkara-perkara pada kisah Luqman, pada pendidikan yang dilakukan oleh Luqman, bagaimana banyaknya ibrah yang boleh kita kutip daripada surah ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصحح أخلاقنا بالحلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.